Okey, kita tengok 5.3 pula, which is collision. Dekat 5.3.1 ni dia bagi tahu pasal impulse and collision. Okey. So impulse and collision dia akan melibatkan impulsive force. So, impulsive force dia adalah F awak bersamaan dengan I over T. Benda yang sama je, dia putar-putar-putar. So I awak ni delta P, which is change of momentum bahagi dengan T. So impulsive force ni biasanya dia akan deliver on very short time. So apa-apa yang berlaku at very short time, kita panggil dia sebagai collision, dan force yang apply kat situ kita panggil dia sebagai impulsive force. Since the impulsive time delta T is very short, the average force is large and cause large effect. Okay, contoh tadi yang saya bagi tadi adalah contoh accident kereta lah. So kalau ni dia bagi tahu sini, we can increase the effect of impulsive force by increasing the rate of change in momentum. Okay, contoh dia adalah delta P. Okay, contoh lagi. Kereta ni dia langgar pokok. Okay, dia langgar pokok bermaksud apabila dia langgar tu, awak punya P final awak untuk kedua-duanya adalah 0. Okay. Okay, P initial awak dia akan sama dengan momentum of the car je lah. Sebabnya kereta ni 0 kan. Kereta pula. Pokok ni dia 0. Dia tak bergerak. So velocity dia 0. So your punya momentum initial adalah M1 U1 untuk kereta sahaja. Dan P final awak adalah apabila kereta tu dia dah langgar pokok. Okay, dia dah langgar pokok, dia kemik. So jika kereta ni laju, bermaksud awak punya P initial tinggi, that means your change of momentum is increased. This will cause the force on the car increase. Okay, force on the car will increase. So orang yang kat dalam kereta ni pun akan mengalami force force yang tinggi lah. Okay, yang kedua, kita decrease time of the force edge. Okay, contoh kereta awak ni, dia bahagian depan dia dah modified. Okay, dia dah modified supaya dia menggunakan besi yang power lah, and the besi tu tak mudah kemik. Apabila besi tak mudah kemik, waktu dia langgar dengan waktu dia nak berhenti tu, waktu dia berlanggar dengan waktu dia nak berhenti tu, masa dia singkat. Okay, apabila masa dia singkat, force dia pun akan tinggi. Okay, force dia pun akan tinggi, so lagi kuat kecederaan dalam kereta ni. Kita boleh reduce effect of impulsive force by increasing the time. Macam tadi awak dah belajar ni dekat sekolah, safety in the car, kita boleh tambah airbag. Okay, bila kereta tu mengalami hentakan, awak akan move ke depan. Waktu awak move ke depan tu, awak langgar airbag. Airbag tu akan menambahkan masa hentakan. Dia akan mengurangkan kecederaan. Yang kedua, seatbelt. Seatbelt pun dia akan hold awak supaya mengurangkan hentakan awak lah. Yang ketiga, cushion awak. Cushion awak pun dia boleh meningkatkan masa dan mengurangkan force yang apply. Okay. So your collision ni, dia akan awak akan belajar terbahagi kepada dua. Satu elastik. Okay. Satu lagi inelastic. Okay. Inelastic awak ni pula terbahagi kepada dua. Satu the normal one, the normal inelastic. Yang kedua dia awak akan belajar pasal perfectly inelastic. Right? Okay, kita tengok contoh-contoh yang melibatkan inelastic dan contoh-contoh inelastic dan juga elastik. Alright. Okay, untuk elastik awak akan ada satu keadaan which is dia any collision can be elastic, any collision can be inelastic. So let's say awak ada, this one is your M1 moving with U1, and this is your M2 moving with U2. Okay, your U2 ni can be any direction. Dia boleh ke kiri, dia boleh stop, ataupun dia boleh ke kanan. Okay,
Dan awak akan, this is before, this is after. Right, after your mass V1 akan ke kiri. This is M1 and this is your V2. This is M2. Okay. Inelastic dia juga boleh jadi elastic dia pun boleh jadi inelastic. So your inelastic can be this one too. Saya buat asing lah. So this one your elastic, satu lagi inelastic. Okay. Awak punya inelastic ni boleh ambil condition dekat atas ni. Dia boleh jadi dia boleh jadi condition kat atas ni. So saya just copy je lah, malas nak lukis. Okay, dia boleh jadi this one. So copy. Kenapa dia? Okay, saya nak letak di sini. Alright. Dia boleh jadi this one. Ataupun okay, dia juga boleh jadi something like this. Dia boleh jadi yang before ni, awak punya keadaan dia, M1 awak ke kanan, U1 awak ke kanan, U2 awak ke kiri, U2 awak ke kiri. So final dia jadi macam ni. Final dia jadi macam ni. M1 dia ke kanan, U1. M2 dia ke kanan juga. Dia boleh. This is B, sorry. This is B1, this is B2. Dia ke kanan, boleh. Okay. Ada juga keadaan di mana M1, U1 awak ke kanan, M2, U2 awak pun ke kanan. U2 awak pun ke kanan. Lepas tu bila dia dah collision, M1 awak ni pun ke kanan, V1. M2 awak pun ke kanan. Dia boleh jadi apa-apa sahaja keadaan untuk inelastik ni. So kalau saya nak bagi tahu, nak bagi this one, contoh dia langgar kan. So V2 ni ke kanan, V1 ni dia jadi kosong pun boleh. Untuk inelastik dia akan jadi variable. Satu lagi keadaan di mana awak ada perfectly inelastic. Perfectly inelastic. Where, di mana awak punya keadaan ni. So M1, U1. So M2 ni, awak punya U2 ni boleh ke kanan, boleh ke kiri. Tetapi selepas dia berlanggar, dia bertangkup. Okay, selepas berlanggar, dia bertangkup. So V final awak untuk M1 dengan V final untuk M2 dia sama. So awak akan ada V final sahaja dekat sini. Satu velocity sahaja. Itu beza dia dengan inelastik yang biasa je lah. Inelastik yang biasa ni, yang normal ni, V1 dia tak sama dengan V2. Dia boleh sama magnitude, tetapi dia tak boleh sama direction. So kalau dia sama direction, dia tak boleh sama magnitude. Alright. Okay, untuk perfectly inelastic, awak punya velocity ni dia akan sama. V1 dengan V2 akan sama. Apa yang membezakan elastik dengan inelastic, which is dia punya kinetic energy. Okay. Okay, untuk inelastic, awak punya kinetic energy is conserve. Conserve. Ingat balik, conserve tu apa? Bermaksud summation of initial akan sama dengan summation of final. So dekat sini, summation of initial maksudnya awak kena tambah kinetic energy of ball 1 tambah dengan kinetic energy of ball 2 yang initial punya. Akan sama dengan kinetic energy of ball 1 final tambah dengan kinetic energy of ball 2 final. That means awak akan ada 1/2 mu1 square tambah dengan 1/2, this one m1, 1/2 mu2 square sama dengan 1/2 m1 v1 square tambah dengan 1/2 m2 v2 square. Okay, untuk elastik. Untuk inelastic pula, both inelastic dengan perfectly inelastic, awak punya kinetic energy is not conserved. Dia tak conserve. Bermaksud
awak punya kinetic energy initial takkan sama dengan kinetic energy final. Okay. Part of kinetic energy dekat initial ni akan lost to the surrounding, sama ada by heat ataupun sound. That means your kinetic energy initial akan lagi besar daripada summation of kinetic energy final. Dia macam tu. That means awak punya 1/2 M1U1 square tambah 1/2 M2U2 square akan lagi besar lagi daripada this part lah. Okay. Make sure you understand that one sebelum kita tengok table. Alright. Okay, back to this table. Yang ni dia hanya ulang lah apa yang saya explain tadi. Okay, the condition of the object after collision untuk elastic, dua-dua akan separated lah. Kalau awak tengok daripada lukisan saya ni, untuk elastic dia akan berasingan. M2 dengan M1 dia akan berasingan. Untuk inelastic yang biasa, awak punya objek pun akan separated. You can see from here, awak punya objek ni dia separated. Any condition dia akan separate. Untuk inelastic, perfectly inelastic, awak punya objek mesti sticking together. Dia akan melekat. Sebab tu dia akan ada V final yang sama. Alright? Okay. Yang kedua, dia kata final velocity. Untuk elastic, final velocity akan different. V1 takkan sama dengan V2. Untuk inelastic pun sama. V1 takkan sama dengan V2. Kalau dia sama in magnitude, dia akan different in direction. Kalau dia sama in direction, dia akan different in magnitude. Ataupun both different lah. Magnitude dengan direction, dua-dua different. Untuk perfectly inelastic, awak punya V final akan sama. V1 akan sama V2, which is akan sama dengan V final. Untuk conservation of momentum, dua-dua akan pegang lah, which is P final sama dengan P initial. So, ini dia pecahkan je lah. M1V1 plus M2V2 akan sama dengan M1U1 plus M2U2. So, tiga-tiga ni akan guna benda yang sama. Untuk conservation of energy, hanya elastic sahaja yang pegang. Inelastic dengan perfectly inelastic, dia punya kinetic energy tak conserve. Sebab apa? Sebab some of the kinetic energy is lost and converted into other type of energy such as heat ataupun sound. Ataupun dia pun boleh jadi work to permanently deform an object. So, untuk inelastic yang ni pun dia ada jugalah. Awak punya kinetic energy initial tu, dia convert to some work untuk deform an object. Okay. Dan dia bagi tahu dekat sini untuk elastic, K initial final akan sama dengan K initial. Kinetic energy initial. Kinetic energy final akan sama dengan kinetic energy initial. Okay. Untuk dua-dua inelastic dan perfectly inelastic, awak punya K final, KE final, awak akan less than KE initial. Right? Okay, example dia kat sini, apabila awak drop a ball on the and the ball rebound back to its original. Contoh kat sini awak bola tadi, yang first kita tengok tadi, bola tu kita lepaskan ke atas lantai. So this is your U. Contoh U kat sini adalah 20 meter per second. This is M1. Lepas tu awak lemparkan ke atas lantai ni, which is your U untuk lantai ni is 0. Right? So bila dia patah balik, your V untuk bola ni, dia dah bergerak ke atas. So, awak punya lantai ni masih lagi tak bergerak. So, your V tu masih lagi kosong. By conservation of kinetic energy dan juga by conservation of momentum, kita dapati V ni dia sama dengan U, cuma direction dia berbeza. So, this one dia akan dapat sama. This one dia ke bawah, so dia negatif. This one dia ke atas, so dia positif. Untuk inelastic, dia kata contoh dia adalah rubber ball collide with a hard surface. Some of the kinetic energy is lost when the ball deform during contact with the surface. Macam contoh yang kita tengok untuk impulsive force tadi lah. Impulsive force tadi kan. Kita dah tengok bola tu bila dia jatuh dekat atas lantai, sebelum dia patah balik, dia dah kemik sikit sebelum dia patah balik. Elastik kan, rubber ball ni dia kenyal. So, dia deform sekejap, lepas tu dia patah balik, right? Okay. Yang ketiga adalah untuk perfectly inelastic. Contoh yang dia bagi adalah meteoroid collide onto the earth and buried in the earth. So, bila meteoroid tu, dia jatuh dekat atas permukaan bumi, kedua-duanya akan bergerak sekali.
Contoh yang lain apabila saya suka guna car accident. Okay, yang ni dia bergerak. Lepas tu yang ni dia bergerak dengan hal laju yang lagi perlahan. So this one akan langgar ni. After pelanggaran, kedua-dua kereta ni bergerak sekali. So this one juga perfectly inelastic. Okay. Kita tengok pada PBL. This part ni dia dah masuk yang seterusnya ni. This one. Kenapa tak keluar? Dia dah masuk sini. Jadi kita proceed pada PBL 5.2.